Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak murid semua. Hari ini Cikgu Del akan menerangkan satu tajuk yang sangat penting kepada kehidupan manusia dan alam sekitar. Nak tahu apa? Jom, mari kita ikuti sesi pengajaran pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah sumber air. Tajuk ini merupakan tajuk penting dalam sukatan tingkatan 1 KSSM dan juga tingkatan 5 untuk calon SPM, iaitu di dalam tajuk kepentingan pelbagai sumber. Air merupakan sumber yang sangat penting untuk kehidupan yang terdapat di dalam alam sekitar, khasnya kepada manusia. Air diperlukan oleh manusia, haiwan dan tumbuhan untuk meneruskan kehidupan. Jika tidak ada sumber air, maka manusia, haiwan dan tumbuhan serta organisma akan mati. Mari kita lihat sumber air yang terdapat di Malaysia. Sumber air yang terdapat di Malaysia terdapat dua, iaitu air permukaan dan yang kedua air bawah tanah. Kedua-dua sumber ini adalah merupakan sumber semula jadi yang digunakan di negara kita untuk meneruskan kehidupan seharian, terutamanya dijadikan sebagai sumber minuman. Air permukaan. Apa yang dimaksudkan dengan air permukaan? Air permukaan ialah air yang terkumpul di atas tanah, iaitu di mata air, sungai, tasik ataupun laut. Air ini merujuk kepada air hujan yang turun dan mengalir di permukaan air dan berkumpul di sungai atau tasik dan juga laut. Di dalam air permukaan ini, hutan memainkan peranan dalam menadah air hujan dan dijadikan sebagai kawasan tadahan untuk mengumpul air permukaan. 97% adalah air masin, 3% air tawar, iaitu 2/3 dibekukan dalam bentuk glasier. Seterusnya ialah yang kedua ialah air bawah tanah. Air bawah tanah ini merujuk kepada air yang terletak di bawah tanah atau di bumi di bawah liang tanah dan di dalam retakan formasi batuan. Air bawah tanah di Malaysia, di mana kita memiliki 63.5 bilion meter padu air bawah tanah, di mana daripada 63.5 bilion meter padu ini, di Malaysia cuma 3% sahaja yang diguna pakai untuk keperluan kehidupan seharian. Oleh itu, sumber air bawah tanah ini adalah salah satu sumber air alternatif bagi negara Malaysia yang perlu dieksploitasi. Seterusnya kita lihat pula apakah kepentingan air kepada manusia dan alam sekitar. Yang pertama ialah kegunaan domestik. Apa yang dimaksudkan dengan kegunaan domestik? Kegunaan domestik ini adalah merujuk kepada keperluan air untuk kegunaan harian seperti dijadikan sebagai bahan minuman, menyuci pakaian dan sebagainya. Yang kedua, dijadikan sebagai sumber pengairan, di mana sumber air digunakan oleh petani-petani dalam sektor pertanian untuk mengairi kawasan pertanian mereka seperti sawah padi dan sebagainya.
Kepentingan air yang ketiga ialah dijadikan sebagai sumber perindustrian, di mana air adalah merupakan salah satu sumber yang penting di dalam pengoperasian sesuatu kilang. Yang keempat, air juga dijadikan sebagai kuasa hidro ataupun penjanaan kuasa hidro, di mana dia merujuk kepada sungai-sungai yang terdapat di Malaysia yang sesuai dijadikan sebagai tapak ataupun kawasan pembinaan empangan untuk menjana tenaga hidroelektrik, iaitu tenaga mesra alam daripada halaju air. Yang kelima, kepentingan air yang kelima ialah pengangkutan, di mana sungai dijadikan sebagai kawasan pengangkutan untuk mengangkut orang ataupun mengangkut hasil pertanian ataupun hasil balak ke kawasan pelabuhan. Contohnya seperti Sungai Kinabatangan, Sungai Rajang dan juga Sungai Pahang. Yang seterusnya ialah sungai juga dijadikan sebagai kawasan pelancongan, di mana sungai terdapatnya pelbagai bentuk muka bumi fizikal yang menarik seperti jeram, air terjun, dan juga sungai juga dijadikan sebagai tempat untuk aktiviti pelancongan krus seperti Sungai Kinabatangan, Sungai Rajang, dan Sungai Melaka. Okey. Kepentingan sumber air kepada alam sekitar, iaitu yang pertama, menyederhanakan suhu persekitaran. Yang kedua ialah habitat kepada hidupan akuatik. Ini adalah merupakan antara kepentingan air kepada manusia dan alam sekitar. Seterusnya kita lihat pula sumber air utama di Malaysia, itu Sungai Kinabatangan, Sungai Padas, Sungai Sugut, Sungai Rajang, Sungai Pahang, dan Sungai Perak. Ini adalah merupakan antara sungai-sungai yang dijadikan sebagai sumber air utama di Malaysia. Selain daripada itu, terdapat juga tasik-tasik semula jadi ataupun tasik buatan yang dijadikan sebagai sumber air kepada manusia di Malaysia, seperti Tasik Bera, Tasik Luagan Bunut, Tasik Kenyir, Tasik Cenderu. Baiklah, seterusnya kita lihat pula apakah kegiatan manusia yang akan menjejaskan atau menyebabkan berlakunya kemusnahan kepada sumber air di Malaysia, terutamanya sungai. Yang pertama ialah pembuangan sisa domestik. Pembuangan sisa domestik ni diperolehi daripada kawasan-kawasan kampung atau kawasan perumahan ataupun rumah-rumah yang dibina di kawasan pinggir sungai, di mana mereka membuang sisa-sisa seperti plastik, kertas, tin, botol, sisa-sisa makanan ke dalam sungai. Yang kedua ialah pembuangan sisa kumbahan. Pembuangan sisa kumbahan ini terutamanya dilakukan ataupun terdapat di kawasan perumahan dan juga kawasan perhotelan, di mana hasil-hasil daripada deterjen ataupun menyuci pakaian, air menyuci pakaian dibuang terus mengalir ke dalam sungai. Yang ketiga ialah pembuangan sisa industri. Ini merujuk kepada kawasan tapak perindustrian, di mana hasil sisa industri dibuang terus ke dalam sungai. Ini jelas dilihat
Contohnya seperti di Sungai Kim Kim di Johor. Yang keempat ialah kegiatan pertanian, di mana kegiatan pertanian ini menjalankan aktiviti perladangan yang menggunakan baja kimia dan racun serangga, di mana sisa-sisa daripada baja kimia dan racun serangga ini akan mengalir terus ke dalam sungai menyebabkan berlakunya pencemaran. Yang seterusnya ialah aktiviti pembalakan. Aktiviti pembalakan yang berleluasa di kawasan hutan hujan tropika, iaitu di kawasan pedalaman, akan menyebabkan berlakunya perubahan landscape, akan menyebabkan berlakunya tanah runtuh, banjir, lumpur dan sebagainya. Jadi lumpur-lumpur yang terhasil akan masuk ke dalam sungai menyebabkan sungai tercemar. Yang seterusnya ialah aktiviti perhotelan, di mana aktiviti perhotelan ini merujuk juga kepada pembuangan sisa kumbahan yang sudah kita bincangkan tadi. Yang terakhir ialah aktiviti penternakan, di mana aktiviti penternakan seperti peternakan babi menyebabkan sisa-sisa najis dibuang ke sungai, menyebabkan sungai tercemar. Selain daripada itu juga terdapat juga kegiatan peternakan seperti lembu, ayam, itik dan sebagainya yang juga akan menyebabkan sungai tercemar kesan daripada pembuangan sisa najis. Baiklah. Kita sudah melihat apakah kegiatan-kegiatan manusia yang menjurus kepada kemusnahan sumber air di Malaysia, iaitu sungai. Seterusnya kita lihat apakah kesan kegiatan manusia. Apakah kesannya kepada alam sekitar. Yang pertama ialah pencemaran air. Pencemaran air apabila kegiatan manusia seperti pertanian menyebabkan sungai tercemar, yang boleh menyebabkan perubahan kepada air seperti dari segi bau, warna dan sebagainya. Yang kedua ialah pencemaran bau, di mana aktiviti seperti pertanian iaitu najis-najis haiwan akan mewujudkan pencemaran bau kepada alam sekitar. Yang ketiga, kesan yang sangat penting apabila kegiatan manusia ini berleluasa, iaitu berlakunya krisis air seperti yang sedang berlaku di negeri Selangor pada hari ini. Krisis air ini merujuk kepada tidak ada ataupun kurang sumber air yang dibekalkan kepada penduduk. Yang seterusnya ialah kemusnahan habitat akuatik, kepupusan hidupan akuatik, perubahan landscape, banjir kilat dan juga banjir lumpur. Ini adalah antara kesan yang berlaku jika kegiatan manusia dilakukan ataupun berleluasa. Seterusnya kita lihat apakah langkah mengurangkan kesan kegiatan manusia daripada aktiviti-aktiviti seperti yang sudah kita bincangkan tadi, di mana aktiviti-aktiviti tersebut telah mendatangkan pelbagai kesan ataupun impak negatif kepada sungai terutamanya dan kepada alam sekitar dan kepada manusia khasnya. Okey, yang pertama bolehlah melakukan kempen kesedaran. Itu contohnya seperti mengadakan kempen Cintailah Sungai Kita, kempen Satu Negeri Satu Sungai atau Satu Daerah Satu Sungai. Yang kedua ialah menguatkuasakan undang-undang, iaitu kita sebagai
orang awam atau sebagai orang yang bertanggungjawab adalah menguatkuasakan Undang-Undang Alam Sekitar 1972 pindaan 2002, di mana undang-undang ini mengenakan tindakan denda ataupun penjara kepada mereka atau syarikat yang melakukan pencemaran terhadap sungai. Yang ketiga ialah pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar ini merujuk kepada penerapan nilai-nilai mencintai alam sekitar yang dimasukkan di dalam sukatan pelajaran di sekolah-sekolah. Contohnya di dalam mata pelajaran geografi, pendidikan moral, pendidikan Islam, sains dan seterusnya lah. Yang keempat ialah memasang perangkap sampah. Itu perangkap-perangkap sampah yang dipasang di sepanjang sungai ataupun di kawasan parit perumahan. Ini bertujuan untuk merangkap semua sampah ataupun sisa domestik yang dibuang dari kawasan perkampungan ataupun kawasan perumahan. Yang seterusnya ialah amalan kitar semula. Ini merujuk kepada bahan-bahan seperti plastik, kertas, kaca botol yang dibuang daripada kawasan kampung atau perumahan akan dikumpulkan mengikut kategori yang telah ditetapkan. Yang seterusnya ialah merawat sisa kumbahan. Sisa-sisa kumbahan yang datang daripada kawasan perumahan ataupun kawasan hotel akan dirawat sebelum dilepaskan semula ke sungai. Ini untuk memastikan bahawa sisa kumbahan yang dilepaskan itu tidak berbahaya kepada hidupan akuatik. Seterusnya ialah merawat sisa industri. Sisa buangan industri ataupun sisa toksit yang dibuang daripada kawasan perindustrian hendaklah dirawat dahulu untuk memastikan sisa tersebut tidak akan mendatangkan impak negatif kepada sungai dan alam sekitar. Baiklah, selepas kita melihat apakah kesan-kesan, ini adalah antara langkah-langkah untuk mengurangkan kesan kegiatan manusia. Yang pertama ialah mewartakan hutan simpan, iaitu kita menggazetkan sejumlah hutan di kawasan pedalaman sebagai hutan simpan, iaitu hutan yang tidak boleh diteroka ataupun dieksploitasi untuk dijadikan sebagai kawasan tadahan. Yang kedua ialah mengawal pembalakan haram. Ini untuk memastikan hutan hujan tropika yang ada di Malaysia tidak akan pupus kesan daripada aktiviti pembalakan haram. Yang ketiga ialah menghadkan lesen pembalakan. Yang keempat, penggunaan baja organik. Yang kelima, kawalan biologi untuk mengurangkan atau mengatasi masalah penggunaan racun serangga. Okey, baiklah, kita lihat contoh soalan selepas kita mengulang kaji tajuk-tajuk sumber air ataupun kepentingan pelbagai sumber ini. Kita lihat contoh yang ditanya di dalam soalan peperiksaan, terutamanya kepada calon SPM. Ini adalah contoh soalan struktur di mana dia menggunakan dua jenis ataupun dua foto yang merujuk kepada sungai. Soalannya ialah jelaskan kualiti air sungai dalam foto 1 dengan foto 2 di atas, 2 markah. Okey, kalau diperhatikan daripada dua foto itu ialah foto 1 dan foto 2 menunjukkan ada perbezaan. Oleh itu,
calon hendaklah memberikan apakah perbezaan yang menjurus kepada kualiti air sungai bagi kedua-dua foto tersebut. Kita lihat contoh jawapan. Foto 1, air sungai jernih dan bersih. Foto 2, air sungai kotor, keruh dan terdapat pendasing terapung. Di sini calon boleh mendapat 2 markah. Contoh soalan seterusnya. Apakah punca yang menyebabkan kualiti air sungai seperti dalam foto 2? 2 markah. Soalan C, jelaskan kesan terhadap alam sekitar dan manusia, kegiatan manusia terhadap sungai di Malaysia. 4 markah. Kita tengok contoh jawapan untuk soalan B. Punca yang menyebabkan kualiti air sungai seperti dalam foto 2. Yang pertama ialah pembuangan sisa domestik. Yang kedua ialah pembuangan sisa industri. Okey, untuk ini calon bolehlah memberikan lebih daripada 2 jawapan jika terdapat ruang di bawah jawapan 2 Roman. Soalan yang ketiga itu kita jadikan sebagai soalan backup jika ada antara jawapan 1 dan 2 yang salah. Okey, soalan C, jelaskan kesan kepada manusia dan jika berlakunya kesan kegiatan manusia tadi. Itu yang pertama ialah pencemaran air, kemusnahan habitat akuatik, kepupusan hidupan akuatik, krisis air dan perubahan landscape. Di sini sengaja diberi 5 jawapan, 5 fakta, di mana 1 dijadikan sebagai backup. Jadi calon bolehlah mendapat 4 markah daripada jawapan ini. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Cadangkan langkah bagi menjamin kelestarian sungai-sungai di Malaysia. 2 markah. Okey, di sini merujuk kepada apakah langkah-langkah yang telah dan sedang diusahakan untuk menjamin sungai-sungai di Malaysia sentiasa ada atau sentiasa ada dan tidak tercemar. Lihat contoh jawapan. Ini oleh kerana markah ada 2, tapi jawapan di sini banyak boleh digunakan oleh calon. Jadi calon bolehlah memilih 3 sebagai jawapan, di mana satunya nanti dijadikan sebagai backup. Yang pertama ialah kempen kesedaran. Yang kedua, pendidikan alam sekitar. Ketiga, menguatkuasakan undang-undang alam sekitar. Mengitar semula air kumbahan, merawat sisa buangan dan memasang perangkap sampah. Okey, soalan seterusnya. Jelaskan mengapa di beberapa tempat di Selangor mengalami masalah krisis air. 6 markah. Ini adalah merupakan contoh soalan esei. Soalan B, apakah usaha anda untuk mengatasi masalah krisis air di kawasan anda? Okey, ini adalah merupakan contoh bagi soalan 1A. Di mana jika soalan esei, calon hendaklah memberikan kepala jawapan seperti berikut. Okey, ini adalah merupakan kepala jawapan. Itu beberapa tempat di Selangor mengalami krisis air kerana. Dan jawapan calon bolehlah menggunakan dash seperti berikut ataupun bolehlah membuat jawapan ini dalam bentuk perenggan. Okey, pertama disebabkan oleh berlakunya kebocoran paip bawah tanah. Yang kedua disebabkan oleh pengurangan sumber air di kawasan Tadahan.
Yang ketiga disebabkan oleh pencemaran air sungai. Yang keempat disebabkan oleh pembuangan sisa domestik, disebabkan oleh pembuangan sisa industri, disebabkan oleh pembuangan sisa ternakan, disebabkan oleh racun serangga dan baja kimia daripada pertanian, disebabkan oleh kemusnahan kawasan tadahan, dan disebabkan oleh kegiatan pembalakan. Kenapa ada disebabkan di sini? Disebabkan oleh. Okey, ini adalah merupakan kata kerja yang perlu disambung, dibuat oleh calon untuk menerangkan tentang fakta tadi. Okey. Jadi maksudnya di sini untuk menjawab soalan esei, calon mestilah yang pertama mesti ada kepala jawapan, dan yang kedua mesti ada kata kerja untuk menerangkan fakta. Ini ialah fakta. Jadi untuk 6 markah, calon bolehlah mengambil 6 fakta untuk kaedah menjawab yang pertama. Sebab sebelum ni Cikgu Del sudah membincangkan tentang bagaimana menjawab soalan esei gunakan kaedah pertama dan juga kaedah yang kedua. Okey. Di sini calon lengkap mendapat 6 markah. Apabila calon memberikan 6 fakta, calon bolehlah melebihkan satu lagi fakta sebagai backup. Kod-kod ada fakta yang tidak diterima. Okey, kita lihat jawapan untuk soalan B. Soalan B iaitu ini adalah merupakan kepala jawapan. Usaha mengatasi masalah krisis air ialah jadi fakta-fakta calon akan diikuti dengan kata kerja. Yang pertama ialah mengadakan kempen kesedaran alam sekitar seperti cintailah sungai kita, pendidikan alam sekitar, menerapkan nilai dalam sukatan pelajaran di sekolah, menguatkuasakan undang-undang alam sekitar 1974 pindaan 2002, mengitar semula sisa buangan industri, sisa domestik, merawat sisa buangan kumbah industri, memasang perangkap sampah, mengeksploitasi sumber air bawah tanah, dan kempen penjimatan air. Di sini calon akan dapat 4 markah untuk 2 fakta yang diterangkan. Jadi untuk lebih selamat, calon mestilah memberikan 3 fakta dan diterangkan. Jika markah sebanyak 4. Jadi yang fakta yang lain ini tidak perlu disertakan. Okey. Okey, contoh soalan esei yang seterusnya. Mengapakah pencemaran sungai berleluasa di kawasan bandar-bandar besar di Malaysia? 6 markah. B. Apakah usaha kerajaan dalam menangani permasalahan ini supaya kejadian pencemaran sungai tidak berulang? 4 markah. Kita lihat jawapan untuk yang pertama. Oh tidak. Soalan tadi kita tidak bincangkan sebab soalan tadi lebih kurang sama jawapannya dengan soalan yang pertama. Okey. Seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. 3A. Negara Malaysia bakal mengeksploitasi sumber air bawah tanah sebagai alternatif untuk menangani krisis air di Malaysia. Soalannya, mengapakah usaha ini dilakukan? Okey, kehendak soalan ini ialah kenapa negara kita hendak mengeksploitasi sumber air bawah tanah yang dijadikan sebagai sumber tenaga alternatif untuk mengganti
sumber air sungai yang semakin tercemar. Jadi untuk apa? Mengapa kita perlu mengeksploitasi sumber air bawah tanah? Yang ke soalan B, wajarkah Malaysia beralih kepada penggunaan sumber air laut sebagai sumber air alternatif kepada negara pada masa hadapan? 4 markah. Kita lihat contoh jawapan. Jangan lupa untuk memberikan kepala jawapan. Ini ialah kepala jawapan. Usaha mengeksploitasi sumber air bawah tanah sebagai sumber air utama adalah disebabkan oleh Malaysia memiliki sumber air bawah tanah yang banyak. Itu lebih kurang 65,3 bilion meter padu. Yang pertama. Yang kedua, peningkatan populasi penduduk Malaysia setiap tahun, iaitu sebanyak 0.6%. Yang ketiga, permintaan tinggi daripada sektor perindustrian seperti industri pengetinan makanan. Yang keempat, pencemaran sungai yang berluasa. Yang kelima, kemusnahan kawasan tanahan air. Yang keenam, pembuangan sisa domestik ke dalam sungai. Yang ketujuh, pembuangan sisa industri ke dalam sungai. Ini adalah merupakan antara contoh fakta yang boleh digunakan untuk menjawab soalan ini. Di mana soalan ini boleh dikatakan sebagai soalan kebat. Salah satu soalan kebat. Kita lihat minta maaf kepada anak-anak murid semua, di mana kita tertinggal satu slide untuk menjawab soalan B tadi, iaitu berkaitan tentang wajar atau tidak wajar negara Malaysia kita menggunakan air laut sebagai sumber alternatif pada masa akan datang. Jadi ini bolehlah calon buat latihan di rumah untuk menjawab soalan ini, iaitu soalannya ialah wajarkah Malaysia beralih kepada penggunaan sumber air laut sebagai sumber air alternatif kepada negara pada masa hadapan? Jadi ini untuk soalan ini calon bolehlah memilih sama ada wajar atau tidak wajar. Kalau calon memilih wajar, berikan sekurang-kurangnya 3 fakta yang diterangkan. Kalau calon memilih tidak wajar, calon hendaklah memberi 3 fakta juga yang diterangkan. Jadi ini bolehlah dijadikan sebagai soalan latihan kepada murid-murid untuk dibuat di rumah. Itu sekian sahaja untuk tajuk geografi yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu berkaitan tentang sumber air. Semoga bermanfaat kepada murid-murid tingkatan 1 ataupun tingkatan 4 dan tingkatan 5, khasnya kepada yang bakal menduduki peperiksaan percubaan SPM dan juga peperiksaan pada 18 Mac 2021 untuk SPM. Terima kasih kerana mengikuti, menonton dan mendengar. Jangan lupa kepada mereka yang belum subscribe, bolehlah tekan butang subscribe, tekan loceng, aktifkan loncengnya dan like video ini. Itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi.